dengan Waris Ifrit, Keluarga dari Ilmu, dan juga buku Puris, muka surat 87 dengan tajuk Tiga Petala Rahsia Perguruan Sakti. Alam Dunia. Kekecohan tentang diriku masih berterusan. Aku dan keluarga tidak dapat menghalang mulut-mulut orang kampung daripada berkata-kata. Lebih baik aku berdiam daripada menyatakan perkara sia-sia. Hampir berminggu-minggu juga ia berlarutan, malah ke kampung lain juga turut tersebar. Kini masanya telah tiba. Wafat ikut tok ayah ya, aku mendekati ibu. Nak buat apa? Belum sihat pun lagi. Ibu membalas pantas. Tak apa ibu, ini perjuangan penting. Pergi tanya ayah, arah ibu. Sepantas aku memandang ayah dengan rasa berharap. Boleh, tapi dengan satu syarat. Ayah ikut sekali. Wafa kena patuh arahan ayah. Faham? Tegas suaranya. Tak payah ikut. Wafa pergi dengan tok ayah saja. Aku cuba memujuk. Kalau ayah tak ikut, Wafa tak payah pergi. Okey, ayah ikut. Aku terus masuk ke bilik. Pagi itu memang hening. Ayah dan ibu juga kerap berzikir di sejadah seawal 4 pagi. Itu memang rutin mereka. Pada hari penentuan ini, panjang pula pesan ayah kepada ibu. Mah, kita ni dah uzur juga ya. Seronok dapat jemaah bersama. Ayah bersuara. Tiba-tiba saja, balas ibu sambil melipat telekung. Ayah tidak membalas kata namun dilontarkan lagi rasa di hati. Didiklah anak cucu kita sebaik mungkin. Kita perlu cari saham akhirat daripada semua. Abang tahu, nak membesarkan anak ni bukan mudah. Tapi, semua ni Allah, rezeki ni Allah yang bagi. Mah, Ya, Mah faham tu. Tapi kenapa abang tiba-tiba cakap hal ini? Ibu mula tak selesa. Ayah tersenyum. Kita tak tahu bila kita ni pergi. Setiap pagi ke seberang sungai cari daun. Kadang-kadang itu kita tak pasti apa yang kita lihat. Lagi-lagi kalau pagi penuh kabus, abang tekad saja. Itulah sebab kita ini memang kena mohon pada Allah. Mak faham tu semua. Tapi abang kena yakin atas bantuan Allah beri itu. Kami perlukan abang lagi. Janganlah fikir bukan-bukan. Mah risaulah. Nada ibu bertukar syahdu. Aku sekadar mendengar dari dapur. Ayah terus menghulurkan tangan untuk bersalaman dengan ibu sambil mengucuk dahi. Pagi itu dirasakan bahagia sekali bertemankan kedua ibu bapa yang sangat yakin dan taat pada ilahi. Kami menaiki bot kecil. Tok ayah dan ayah duduk di belakang membelah aliran surut air sungai. Aku duduk di bahagian depan. Aku sudah berjanji akan menurut semua arahan ketika berkeras mahu pergi. Rizal, di mana kau? Ini saat yang dah lama aku tunggu, getusku sendirian. Wafa, duduk diam-diam. Ayah seakan berbisik. Aku tidak faham kenapa ayah harus berbisik begitu. Aku tak nampak apa-apa pun petanda di sungai. Hanya mengikut arahan sahaja. jika di kampung, kabus masih lagi menebal pada jam 7 pagi. Apatah lagi di kawasan sungai yang kedengaran hanyalah bunyi riang-riang dan kocakan air. Tiba-tiba, kelihatan gelombang di permukaan air agak berbeza. Bot sudah di tengah arus sungai. Mustahil ada gelombang lain selain perahu ini. Mungkinkah? Tunjukkan diri kau, Rizal. Tok ayah bersuara. Tak siapa boleh halang aku. Rizal muncul dari dalam air. Suara paraunya seakan menggugah lena penghuni sungai. Air mula menampakkan gelombang kerana ditiup angin yang kuat secara tiba-tiba. Pokok-pokok seakan mengeluarkan bunyi nyaring apabila dilanggar angin tersebut. Rizal! Aku akan pastikan ini semua akan menjadi milik aku. Tok, aku dah bersedia.
Ayah seakan tidak sabar ingin berjuang. Ayah, Wafa nak bantu. Aku merayu. Ketika semua berdiri dalam olengan bot itu, kelihatan beratus-ratus buaya putih di sekeliling bot. Bakal bermula, Tok Ayah menjerit. Hahaha, ya inilah waktunya, sampuk Rizal dengan amat yakin. Kanan, Tok Ayah memberi isyarat kepada ayah. Aku menoleh ke arah ayah. Buaya itu hanya menunggu arahan Rizal. Ke mana bot pergi, pasti ada di sisi. Ayah tampak semakin serius kali ini. Aku perlu segera membantu. Jika tidak, rancangan Rizal akan berjaya. Tok Ayah, izinkan saya. Pantas ayah bersuara. Biar aku yang lakukannya. Kau jaga Wafa. Tekad Tok Ayah. Ini darurat Tok Ayah. Ayah cuba bertegas. Kau tak percaya pada kemampuan aku? Tok Ayah cuba membantah. Rizal! Aku melompat. Kemarahanku membuak-buak. Tiba-tiba seekor buaya timbul dengan lebih tinggi. Muncul juga kau. Tok Ayah merenung tajam. Rizal akhirnya muncul sedikit demi sedikit. Ilmunya semakin meningkat. Kini, dia boleh menjadi sinar pada bila-bila masa untuk menyelamatkan diri. Kelihatan Tok Ayah sangat bersedia pada kali ini. Kau, pengkhianat! Tok Ayah menjerit marah. Jangan begitu, Tok, sindirnya. Aku takkan izinkan. Jawab Tok Ayah. Terjun. Tidak disangka, Tok Ayah juga berupaya mengawal buaya dengan baik. Rizal seakan terpaku apabila melihat salah satu buaya kawalannya berpindah milip. Kurang ajar, bentak Rizal. Kenapa? Tak percaya? Tok Ayah pula menyindir. Tok, saya pergi dulu. Kata ayah memulakan pergerakan bot membawaku bersama. Kau kena yakin, mungkin ini masanya untuk kau gunakan. Kita bersedia untuk perkara terburuk. Tok Ayah melaungkan amaran pada ayah. InsyaAllah, kita ada Allah. Ayah menunjukkan keyakinan. Kedengaran kocak air semakin kuat. Buaya-buaya tadi ada yang mengekori kami, sebahagiannya bersama dengan Tok Ayah dan Rizal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dalam saat ini, mengharap akan pasak ayat-ayat suci yang mulia sahaja. Ah, air sudah mula pasang, getus hatiku. Aliran air semakin laju, entah ke mana pula akan dibawa kami. Ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Aku mengambil keputusan membantu ayah mendayung sampan itu. Tubuh Rizal dijulang tinggi. Di bawahnya ada buaya-buaya yang setia menanti segala arahan daripada tuannya. Dengan parau suara Rizal memulakan mantra. Aku bukan dia. Dia bukan aku. Bersatu dalam 3 petala. Bernaung di bawah kalam beraja. Orang ramai mula berkumpul di tebing sungai menyaksi pertarungan ini. Mereka mulai bising apabila melihat pergerakan aku dan ayah. Di sudut satu lagi, ada Rizal dan juga Tok Ayah. Masing-masing mengenali antara satu sama lain. Paling tidak disangka adalah aku dan ayah yang sedang berhadapan dengan situasi luar jangka. Buaya-buaya itu mengelilingi kami, menanti masa sahaja untuk membaham mangsa. Namun begitu, tiada lagi arahan dikeluarkan. Aku memegang bot yang semakin tidak stabil. Guruh dan kilat saling bergandingan. Rupa-rupanya ayah bukan calang-calang orang. Jurus dibuka bagi mengawal situasi ini. Langit bertukar gelap. Rizal telah menyeru untuk mengungkap rahsia alam 3 petala. Apabila langit, air dan tanah bersatu, maka segalanya akan berpusar di sekeliling kami ketika ini. Orang ramai sebahagiannya mula bertemcaran lari menyelamatkan diri. Ada juga yang melaungkan azan untuk menghentikan kejadian itu. Tok Ayah yang telah sihat sepenuhnya melakukan gerakan kilat yang tidak dapat ditangkis Rizal. Sesekali, Rizal terpelanting jauh ke dalam air, namun buaya-buaya itu kerap menyelamatkannya. Ini peluang terakhir, Rizal. Bertaubatlah, jerit Tok Ayah. Jangan nak ajar aku akan kuasa Tuhan. Aku paling berkuasa sekarang ni, jerkah Rizal. Jika itu pilihan kau. Tok Ayah membuat gerakan luar biasa.
Jelmaan dirinya dapat dilihat. Jasadnya menjadi 3. Kepulan awan hitam mula berkumpul dengan membentuk pusaran. Buaya-buaya yang banyak tadi semakin berkurangan. Satu bulatan besar telah dibuat serenjang dengan kepulan awan hitam itu. Inilah waktunya. Rizal memulakan gerakan untuk membuat berbola di atas tangan. Macam mana kau tahu? Tok Ayah seakan terkejut. Tidak sia-sia aku menikam isteri kau, Tok. Sempat aku meletakkan mata-mata di dalam tubuhnya. Banyak rahsia yang aku dah tahu. Jawabnya selamba. Tok Ayah menggeletar menahan kemarahan. Tidak lama selepas itu, pusaran dari dasar sungai juga telah mula kelihatan menghala ke permukaan. Besar pusaran ini, jika tidak dikawal, akan menyedut sesiapa sahaja yang berada di atasnya. Kau jangan sengaja nak buka segala pintu, Rizal. Tok Ayah cuba menghalang. Rizal tidak mempedulikannya. Ayah cuba mendekati Tok Ayah yang berada dalam lingkaran cahaya itu. Tok, naik bot ni cepat. Ayah mengarahkan Tok Ayah. Kau jangan lupa perjuangan kita. Pewaris perlu selamat. Tok Ayah menjawab ringkas. Ayah yang memahami segera memecut ke tebing sungai. Rizal yang mendengar perkataan pewaris itu telah melemparkan satu gelombang yang terus menjadikan air seperti dinding. Ayah tidak sempat untuk memberhentikan bot lalu melanggar tembok itu. Berkecai. Kami terjaga dalam keadaan melihat jasad sedang terdampar diselamatkan orang ramai. Sekali lagi, aku panik. Adakah tuan hamba sudah bersedia? Tiba-tiba muncul satu makhluk yang entah dari mana. Sangat bersedia, jawab Ayah dengan yakin. Ini pewarismu. Ditunjuk pula ke arahku. Aku sekadar menggelengkan kepala tanda tidak sanggup untuk menghadapi semua ini. Kita akan selesaikannya bersama, tekad Ayah. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan kepak keemasannya. Dihalakan kibasan itu ke arah kami, lalu terpelanting menuju jalur lohong hitam. Alam roh. Perlu segera menyelesaikannya. Jika tidak, kau akan terperangkap juga. Jerit makhluk itu. Bismillah. Ayah meneruskan perjalanannya. Sepi. Assalamualaikum. Ayah memulakan bicara. Kamu? Jawab Nur. Ketika ini suasana sangat berbeza. Tempat ini seperti berpenjuru. Penjuru itu bukanlah bersegi, apatah lagi berbentuk bulat. Ia hanya boleh diamati dan dirasai. Pada satu ketika, ia dapat memberikan kenikmatan, namun ia juga mampu memberikan kemudaratan berpanjangan. Kesemuanya ada 4 penjuru. Wafa? Nur menegur. Ini ayah saya, jawabku. Mengapa dipanggil lohong hitam? Soal ayah. Kau nampak 4 penjuru? Nur bangkit. Ya, jawab ayah. Jika biji sawi dilemparkan di penjuru itu, akan bercambahlah benih menjadi sayur. Jika minyak yang dilemparkan, maka bau akan menanti, jawabnya. Kak Nur, apa maksudnya? Soalku. Wafa, kau panggil Kak Nur, dia seorang guru silat. Bentak ayah. Guru? Aku sangsi. Ya, dia sudah tahu kehadiran Wafa di sini. Sebenarnya, dialah yang tarik Wafa. Jawab ayah. Macam mana ayah tahu? Aku keliru. Memang aku sudah tahu kau akan kutemui di sini. Alam telah berpesan akan kejadian yang cukup mengerikan di Merapuh. Ini sahaja cara untuk menghapuskan Rizal, sambungnya. Luluskah dia? Soal ayah. Lulus. Apa yang lulus? Tanyaku kembali. Kau sedang diuji dengan pewaris ilmu persilatan, Wafa? Jawab ayah. Diuji? Cukup. Sudah tiba masanya. Pintas Nur. Baiklah, jawab ayah. Ini adalah ujian terakhirmu. Ketika ini jalan pulang hanya satu. Perlu ikut gerak hati untuk mencari penjuru berikutnya. Nanti kau akan bertemu seorang lagi guru yang hebat. Jangan silap percaturan. Orangnya suka menguji. Hanya sekali sahaja pintu ini akan dibuka ke penjuru seterusnya.
bawa kotak ini. Semoga berjaya. Kelihatan nur terus menerangi kawasan itu dan membuka ruang pintu bercahaya ungu. Setelah memasuki pintu tersebut, ujian kedua akan diteruskan. Terima kasih, Guru. Ayah sempat meminta diri. Kami terus saja memasuki pintu tersebut. Subhanallah, pemandangan yang dilihat cukup menakjubkan. Air terjun berlapis-lapis menghiasi lereng gunung, mengalir entah ke mana. Kehijauan ini pasti memukau sesiapa sahaja yang melihatnya. Subhanallah. Ini tempat apa? Soalku. Mahligai Pelangi. Penjuru kedua. Jawab ayah tanpa sebarang ukiran senyuman. Alhamdulillah, berakhir sudah untuk bab yang seterusnya. 3 petala. Subhanallah. Kita ada lagi sebenarnya 2 bab yang terakhir, getir dan juga pertemuan ya, Tuan Amir? Betul. Tapi kemungkinan besar, Tuan. Kemungkinan Ya. besar minggu depan ni, minggu akhir lah, kita punya sesi baca buku seram. Jadi memang sengaja kami buat macam tu. Siapa-siapa nak tahu pasal pertemuan, nak tahu jawapan, bolehlah. Boleh direct PM laju-laju Tuan Raro ataupun kami lah untuk dapatkan naskah Waris Ifrit. Sebab memang Betul. Kita dah nak sampai 2 bab yang terakhir. Kita dah pun sampai 2 bab yang terakhir. Iaitu getir, sebuah pengakhiran dan juga pertemuan sebuah jawapan. Dapatkan segera tuan-tuan dan puan-puan. Buku ini berharga RM10 sahaja. Subhanallah. Banyak intipati di dalamnya yang perlu dikupas. InsyaAllah. Tuan Amir. okey. Terima kasih semua untuk malam ni. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi